Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita semua pada pagi ini diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sama-sama sentiasa mendapat kebaikan, kita mendapat pertambahan maklumat daripada hari ke hari. Dengan maklumat ilmu tersebut, iman kita semakin lama semakin bertambah, amal soleh kita semakin lama menjadi semakin baik, umur kita yang Allah berikan ini dapat diisi dengan kebaikan. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah di atas pertemuan kita pada pagi ini, kerana pada minggu lepas kita tidak dapat bersama. Yang sepatutnya pada minggu lepas kita sudah pun memulakan siri yang kedua, tadabbur 2 ayat terakhir bagi suratul Al-Baqarah. Namun begitu tidak dapat dijalankan. Alhamdulillah pada pagi ini Allah memberikan keizinan kepada kita. Mari sama-sama kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah, ya, dalam kesibukan, dalam keadaan kita berbanyak perkara yang kita nak lakukan. Alhamdulillah, kerana Allah masih lagi memberikan kita peluang. Okay. Kita terus pergi kepada nota yang saya ada kongsikan. Okay. Sesiapa yang ingin mendapatkan nota ringkas bagi rujukan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kalau tuan-tuan melihat di FB Akademi Tadabbur, saya ada letakkan link dekat ruangan komen. Begitu juga sesiapa yang menyaksikan melalui aplikasi Zoom, sila ambil nota di link Google Drive yang terdapat di ruangan chat di dalam Zoom. Okay. Sebelum tu, tuan-tuan boleh nampak nota yang saya paparkan? Boleh nampak tak? Nampak, Ustaz. Okey. Jelas suara saya, tuan-tuan dan puan-puan? Jelas. Alhamdulillah. Rasa macam dah berapa hari saya tak dengar suara-suara tuan-tuan dan puan-puan. Betul, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, kita terus pergi kepada kelebihan ayat telah kita ceritakan pada bulan lalu pada siri yang pertama. Jadi tak perlu kita membuat pengulangan. Okey, jadi pada siri kedua pada pagi ini kita terus pergi kepada keterangan ayat. Tapi sebelum masuk kepada keterangan ayat, jom kita semua pergi melihat terlebih dahulu apa sebenarnya peristiwa yang berlaku yang menyebabkan turunnya 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Dalam erti kata lain, apakah ada sebab turunnya? Okey, ada sebenarnya. Okey, saya minta tolong tengok nota pada muka surat nombor 3. Ya, nota muka surat nombor 3, saya besarkan sikit nota ni. Macam Okey, muka surat nombor 3 jumpa tak pada tajuk sebab turun ayat. Sebab turun ayat. Okey. Jumpa kan? Okey.
Sebab turun ayat ini ada riwayat daripada riwayat Imam Ahmad. Ya, riwayat Imam Ahmad yang mana Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ketika mana turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat 284. Maknanya turun dulu ayat 284 ini, barulah Allah turunkan ayat 285 dan ayat 286. Jadi untuk memahami isi kandungan intipati ayat 285, 286, kita kena lihat terlebih dahulu cerita di sebalik selepas diturunkan ayat 284. Ayat 284 ni kalau kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, ia adalah milik Allah. Ini Allah nak menceritakan bahawa Allah ini pemilik apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kemudian Allah menerangkan, wa in tubdu ma fi anfusikum. Okey, situasi pertama Allah bagi tahu, jika kamu melahirkan, maknanya menzahirkan, menampakkan apa yang tersemat di dalam hati kamu. Okey, jadi situasi pertama adalah apa? Adalah dari sudut melahirkan, menzahirkan. Okay. Apa yang ada dalam hati kamu. Okay. Situasi kedua, au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Okay. Situasi kedua, atau kamu tukhfuhu, kamu merahsiakan. Okay. Maksudnya Allah bagi tahu, jika kamu menzahirkan, jika kamu merahsiakan apa yang ada dalam hati kamu, yuhasibukum bihillah, pasti Allah akan menghisap, menghitungnya, atau Allah Ta'ala mendedahkan kepada kamu. Maksudnya Allah Ta'ala akan menghitung segala yang ada di dalam hati kita. Segala. Yang kita luahkan, yang kita zahirkan, ataupun yang kita simpan dalam hati kita. Allah Ta'ala akan hisap dua keadaan tersebut. Kemudian Allah mengatakan, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Kemudian Allah mengampuni sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah, cuma saya tertinggal satu terjemahan. Saya minta, boleh tak tuan-tuan dan puan salin sikit kat sini ya. Ni. Saya tertinggal dekat sini. Saya tertinggal terjemahan ayat yang ini. Wa yu'adzibu man yasha'. Yang ini ada. Allah mengampuni sesiapa yang dikehendaki, tapi saya tertinggal terjemahan, dan Allah mengazab sesiapa yang Allah kehendaki. Saya tertinggal terjemahan, dan Allah mengazab sesiapa yang dikehendakinya. Maknanya saya tertinggal terjemahan pada ayat wa yu'adzibu man yasha'. Okey, nanti tolong salin semula. Okey. Kemudian Allah mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey. Ayat ni kenapa ya? Apa kaitan ayat ni 284 dengan 285, 286?
Jadi kita lihat cerita di sebalik penurunan ayat 284 ni. Kalau kita baca dekat ayat 284 ni, yang nak dibincangkan dekat sini ni, yang kamu rahsiakan, yang dirahsiakan di dalam mana? Yang ada dalam hati. Sebab kalau kita baca ayat ni, Allah bagi tahu kepada kita, apa saja yang ada dalam hati kamu, kamu tunjukkan ke, kamu tak tunjukkan ke, Allah akan hisab. Berat tak agak-agak? Dalam hati kita ni terlintas apa? Kalau terlintas baik, niat baik, okeylah. Tapi niat buruk, pernah tak dalam satu hari kita terlintas nak buat benda buruk, ataupun kita terlintas tak nak buat benda buruk lah, tapi kita terlintas macam kita benda-benda yang Allah Ta'ala tak minta untuk kita lakukan, kadang terlintas. Dalam banyak perkara benda-benda yang buruk. Jadi kalau kita baca ayat ni, Allah tak akan hisab. Apa saja. Siapa yang dalam hatinya hanya masukkan yang baik-baik aja. Ada tak yang tak buruk dimasukkan dalam hati? Kalau baca ayat ni, kena kita ni. Allah kata, yuhasibukum bihillah. Allah akan menghisab kamu. Selepas ayat ni turun, para sahabat Nabi, tengok macam mana para sahabat Nabi dia tadabbur ayat. Para sahabat Nabi ni, dia bukan je baca ayat Quran ni, tetapi dia mengambil tindakan daripada ayat ni. Sebab ayat ni Allah bagi tahu, siapa yang rahsiakan, apa yang ada dalam hati tu Allah hisab. Jadi para sahabat baca kat sini, maka hal itu tu maksudnya kandungan ayat ni, seperti mana apa saja dalam hati Allah akan hisab. Maka para sahabat ni dia rasa berat dengan ayat ni. Dia rasa macam ayat ni beratnya. Berat apa? Sebab Allah akan hisab semua benda dalam hati. Jadi sahabat ni buat apa? Sahabat ni pergilah jumpa Nabi SAW. Kemudian mereka berlutut di hadapan Nabi SAW. Mereka kata apa? Mereka kata, ya Rasulullah, kami ni ada banyak bebanan yang kami kena tanggung. Kita kena tengok ya, istilah bebanan. Beban. Sebab tu nanti kita baca ayat 286, kita akan jumpa Allah sebut tentang bebanan. Sebab tu kita kena perhatikan dulu cerita di sebalik selepas turunnya ayat 284. Jadi para sahabat ni mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab Rasulullah kan terima wahyu. Dan semua orang tahu kalau ayat Quran turun kena amal, kena ikut, kena ambil tindakan. Tapi pada ayat tu macam benda dalam hati ni kan mudah nak masuk, betul tak? Kita fikir dia mudah sangat nak masuk benda buruk. Jadi kalau semua dalam hati ni Allah hisapkan berat. Jadi para sahabat pun kata, ya Rasulullah, kami ni ada banyak benda kami dibebankan. Dia kata, tetapi kami dibebankan dengan amal-amal lain, kami sanggup buat, dia kata. Contohnya, Allah bebankan kami solat. Kami mampu, kami nak solat, dia kata. Allah bebankan kami puasa. Kami sanggup untuk kami puasa. Allah bebankan kami dengan berjihad. Kami nak pergi jihad. Allah bebankan kami dengan sedekah. Okey, kami akan ambil tindakan bersedekah. Tetapi para sahabat menyatakan apa yang mereka tak sanggup nak buat pada ayat 284 tu. Dia kata, dan sekarang telah turun pula kepada kamu ayat ini. Ayat ni, ayat ini ayat apa? Ayat 284 tadi. Dan kami tak sanggup lah nak pikul ayat tu. Tuan-tuan tengok, beza tak kita dengan para sahabat? Sebab tu kena pergi kelas tadabbur.
Kan tidak, macam mana kita nak bertindak apa dengan ayat tu? Sebab para sahabat faham, dia bukan baca je, dia faham ayat tu sebut pasal apa. Tapi para sahabat dia tak sanggup tau nak ikut isi kandungan ayat tu. Dia tak sanggup. Sebab apa? Sebab ada isu ni lah ni. Isu ni. Isu benda yang ada dalam hati ni. Ni di dalam hati. Macam saya tanya tadi pada tuan puan, hari ni saja ada tak benda-benda buruk terlintas dalam hati kita? Apa saja ada terlintas dalam hati kita, Allah Isya. Bayangkan. Kita pernah nak kita macam-macam kan dalam hati kan benda buruk kan. Dendam, hasad, marah, tak ikhlas, macam-macam dalam hati ni. Bersarang banyak benda-benda yang buruk. Jadi para sahabat ni dia rasa beratnya ayat ni. Jadi mereka mengadu kepada Nabi. Saya harap jelas dulu. Setakat ni boleh faham kan? Okay. Lepas tu Rasulullah SAW ni dia bagi respon lah. Setelah mereka cakap macam tak sanggup nak pikul ayat tu, Nabi pun katalah. Nabi kata, apakah kamu nak bercakap seperti ahlul kitab sebelum kamu bercakap? Maksudnya Nabi kata, kamu ni nak ada perangai sama ke macam ahlul kitab? Ahlul kitab ni, maksudnya orang Yahudi dengan orang Nasrani ni, ahlul kitab sebelum kamu ni, kalau mereka dapat perintah, mereka kata apa? Kami dengar dan kami mengingkari. Mereka kata, sami'na wa afaina. Dia kata, kami dengar, tapi kami tak nak ikut. Jadi para sahabat ni tadi kan, Al-Quran turun. Jadi para sahabat sepatutnya apa? Buatlah semua ayat tu kata. Ikutlah apa yang ayat tu kata. Tapi para sahabat tak sanggup nak ikut ayat tu. Sebab ayat tu ada cerita bab hati. Bab hati ni, bukan semua kita boleh masukkan benda-benda yang baik, tapi benda buruk tu. Kan manusia lemah, terlintas dalam hati. Jadi Nabi pun cakaplah bagi seorang Rasul. Janganlah kamu ada perangai sama macam orang Yahudi. Orang Yahudi ni kalau dia dapat perintah, mereka dengar ayat tu, perintah tu, tapi mereka tak nak ikut. Kamu nak jadi macam mereka ke? Tetapi Nabi ajar, yang sewajarnya kamu kena sebut, kami dengar dan kami taat. Itulah sepatutnya. Tak faham kan? Sepatutnya kan? Betul tak? Apa yang Nabi ajar? Tapi ingat ya, ayat 285 tak turun lagi. Ayat 286 tak turun lagi. Tapi ayat 284 dulu turun. Sebab tu tuan-tuan baca ayat 285. Ada tak macam yang Nabi kata tu? Kami dengar dan kami taat. Betul tak? Kalau kita baca ayat 286, ada tak Allah cerita tentang la yukallifullah, Allah tidak membebankan kamu? Kenapa ayat tu berbunyi tidak dibebankan? Kerana sebelum turun ayat ada peristiwa para sahabat dia rasa beban. Kenapa ayat 285 tu ada perkataan qalu sami'na wa ata'na? Kerana ayat tu memberi tunjuk kepada kita apa-apa saja dari Allah dan Rasul, dengar dan taat. Rupa-rupanya ada peristiwa sahabat, dia dengar ayat tu, tapi bukan dia tak nak taat, bukan dia tak nak ikut, tapi berat cerita bab hati ni. Okay. Lepas Nabi cakap macam tu, Nabi pun kata para sahabat, disebabkan kamu berkata seperti itu, dan sebagai orang beriman ni, walaupun kita dah taat pada Allah, kan, kamu kena minta ampun juga pada Allah. Sebab tu Nabi ajar. Tetapi kamu kena kata, kami dengar dan kami taat. Lepas tu kamu kena kata juga, ampunilah kami, wahai Rabb kami, kepada Engkau lah tempat kami kembali. Setelah mereka menerima ayat ini, setelah mereka dengar pesanan Nabi tadi itu,
lidah mereka pun tunduk mengucapkannya. Maknanya para sahabat ni disebut apa yang Nabi ajar ni. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Para sahabat sebut ayat ni. Ya, ayat 2, sekejap ya. Saya tengok. Okey. Mana warna untuk teks ni? Okay. Ayat ni dia tak keluar. Okay. Ayat daripada kami dengar sampai kembali. Tentang jelas tak maksud dia? Selepas Nabi tegur, para sahabat berkata, berat macam mana sekalipun Rasulullah dah cakap macam tu pada kita kan, kita tak nak jadi macam ahli kitab. Okey. Lidah para sahabat pun menyebutkan. Maksudnya mereka mengaku apa? Mereka kata, kami dengar, kami taat, dan ampunilah kami, wahai Rabb kami, dan kepadamu lah kami kembali. Lepas para sahabat sebut seperti itu, maka Allah pun turunlah 2 ayat terakhir, 285, 286. Maknanya ayat 285 dengan 286 ni, ayat dia ni, kandungan ayat 285 ni, ada persamaan dengan karakter para sahabat tadi. Ada persamaan dengan peristiwa yang Nabi menegur para sahabat tu. Termasuklah ayat 28, 286. Okey, dah tahu di sebalik sebab turun ayat ni, jadi jom kita pergi kepada perincian ayat 285. Sebab tu ayat 285 kita akan jumpa Allah memuji Nabi dan orang beriman. Kenapa Allah puji Nabi dan orang beriman? Okay, kita tengok ayat dia. Kita mulakan dengan Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Okey, mula-mula Allah memuji siapa? Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul. Rasul tu Rasulullah. Ya, Rasul ar-Rasul itu Nabi Muhammad. Jadi Allah kata Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman tentang apa saja ayat-ayat yang diturunkan daripada Rabb-Nya, daripada Tuhan. Jadi para sahabat mereka beriman juga tak? Allah kata wal mu'minun, macam tu jugalah orang yang beriman. Rupanya orang yang beriman pun sama macam Rasul. Apa persamaan orang beriman dengan Nabi Muhammad? Maksud dia, orang beriman ini mereka beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu itu sudah pastilah beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga diikuti kepada orang yang beriman pun mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa statement ayat dia macam ni? Kenapa ayat dia bunyi dia amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun? Ingat tak tadi kan mula-mula Allah turunkan ayat 284 kan? Lepas Nabi tegur, Nabi kata kita ni sepatutnya kena cakap, kami dengar dan kami taat, kami beriman. Jadi para sahabat pun dia ubah. Dia pun betulkan keadaan, dia pun betul-betul nak cuba ikut ayat tadi, mereka pun ikut apa Nabi kata. Sebab tu Allah memulakan ayat ini dengan menyebut tentang tentang Rasul dan orang beriman. Okey.
Jelas? Okay. Tetapi Allah belum terangkan dengan lebih lanjut. Nabi beriman kepada yang Allah turunkan itu. Tentang apa? Ayat dia umum. Rasul telah beriman dengan wahyu Al-Quran yang diturunkan. Orang beriman telah beriman dengan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Okay. Lagi yang mereka beriman. Wahyu yang diturunkan itu kaitan dengan apa? Okay. Ayat yang selanjutnya menerangkan. Apa dia? Okay. Kita kena bacalah ayat yang berikutnya. Kullun amana billahi. Apa maksud kullun? Semuanya. Semuanya tu siapa? Semuanya ni lah. Ni. Tuan-tuan boleh dengar tak suara saya? Boleh kan? Boleh Ustaz. Okey. Semuanya siapa semua? Semuanya yang ni lah. Ni. Ni dia panggil semuanya. Ni dia panggil semuanya. Semuanya. Rasul dan orang beriman. Mereka ni disebut semuanya. Okey. Semuanya apa? Semuanya amana telah beriman. Mereka ni beriman. Beriman kepada siapa? Billahi, kepada Allah. Wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Okay, ini cerita tentang apa? Inilah ayat, salah satu tempat ayat yang menyebutkan tentang rukun iman. Semuanya, iaitu para sahabat, Rasul SAW, mereka telah beriman. Beriman kepada apa? Tengok dekat kotak tu. Rukun iman lah. Kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan juga kepada para rasulnya. Okey, jelas. Kemudian, ayat yang berikutnya, maksudnya dalam ayat 285 tadi juga, memperincikan lagi. Nampak tak? Itu waktu fungsi ayat. Umum, perincikan. Lepas tu, perincikan lagi. Okey, perincikan maklumat apa? Tadi kan kita kata para rasul kan? Wa rusulihi. Lepas tu potongan ayat berikutnya sambung lagi. Macam mana cara mereka beriman kepada para rasul? La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Diterangkan. Jadi, mereka kata apa? Mereka berkata, kami tidak membeza-bezakan antara seorang rasul yang lain daripada rasul-rasul yang lain. Membeza-bezakan ni maksud dia apa? Okey. Tapi tuan-tuan, sekejap, saya tengok dekat nota di bawah. Okay, apa maksud membeza-bezakan? Okay, cuba kita tengok dalam keterangan bawah ayat tu, muka surat nombor 7 tu, kita akan jumpa dalam tafsir Jalalain. Menerangkan apa maksud kami tidak membeza-bezakan antara seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain. Maksud dia seperti mana kami beriman kepada sebahagian Nabi, kami ingkar, kami tak percaya, kami tak beriman kepada sebahagian Nabi yang lain, seperti mana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maksud tidak membeza-bezakan tu maksudnya menerima semua rasul yang pernah Allah Ta'ala utuskan. Kita tidak boleh
menerima hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tolak Nabi Allah Isa alaihi salam. Kita kata Nabi Muhammad je rasul, Nabi lain bukan rasul. Tak boleh seperti itu. Kalau kita menerima sebagai rasul, kita tolak sebagai rasul, maka kita mempunyai persamaan macam orang Yahudi dan Nasrani. Okey, siapa boleh sebutkan orang Yahudi ni mereka menerima rasul apa, mereka tolak rasul apa? Boleh bantu saya? Orang Yahudi ni dia terima rasul apa? Orang Nasrani. Nabi Musa. Musa. Okey. Orang Nabi Yahudi, orang Yahudi dia terima Nabi Musa. Dia sangat mengagung-agungkan Nabi Musa. Betul. Orang Nasrani dengan Nabi Musa dia percaya tak? Dia percaya. Mereka percaya Nabi Musa. Dia okey. Nabi Musa ni mereka okey. Tapi orang Yahudi ni, siapa rasul yang dia tolak? Yang dia tidak iktiraf dia itu adalah rasul? Nabi Muhammad. Pertama, Nabi Isa. Mereka tolak Nabi Isa. Sebab tu mereka nak bunuh Nabi Isa. Yang kedua adalah Nabi, kita fahamlah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka tolak Nabi Muhammad. Mereka beriman kepada Musa tapi tak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Nasrani mereka terima Nabi Musa. Tetapi mereka terima tak Nabi Isa? Oh, of course lah. Mereka menerima Jesus. Terima. Kan? Terima. Tapi Nabi apa yang mereka tolak? Mereka tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi wasallam. Muhammad. sallallahu alaihi wasallam, mereka tolak. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak perbezaan dia di antara ciri orang beriman dengan bukan orang beriman? Kita orang beriman, kita beriman dengan Nabi apa? Kita orang beriman, kita beriman dengan semua Nabi. Kita beriman dengan semua Nabi lah, betul tak kan? Nabi Musa, yes, kita beriman. Nabi Isa, yes, kita beriman. Apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksudnya yang la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeza-bezakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Bukan maksud ayat ni kita tak boleh bincangkan dari sudut perbezaan darjat. Bukan maksud ayat tu macam tu. Maksud dia, bukan ayat itu bermakna semua rasul ni darjat dia sama, kelebihan dia sama. Bukan. Ayat tadi bukan nak merujuk kepada darjat, tetapi nak merujuk kepada title kerasulan. Kalau bincang pasal darjat, tentu ada perbezaan. Nabi Muhammad SAW sudah pasti berbeza darjatnya dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim sudah pasti darjatnya tak sama macam Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Ada perbezaan di antara satu darjat kepada satu darjat, daripada satu kelebihan kepada satu kelebihan. Okey, jelas tentang darjat tu? Okey. Kita teruskan dengan potongan ayat yang berikutnya.
Okey. Iaitu waqalu sami'na wa ata'na. Okey, mereka berkata lagi, dan wa ni maksudnya dan mereka berkata lagi, sami'na, kami dengar, tapi bukan dengar saja, wa ata'na, dan kami juga taat. Baru kita jumpa kan, oh rupa-rupanya sami'na wa ata'na ni sebelum turun ayat 285 ni Rasulullah dah ajar dekat sahabat kan, jangan ada perangai macam ahlul kitab. Kalau ahlul kitab dia kata sami'na wa asayna, kami dengar, kami tak nak taat. Tapi orang beriman ni beza. Turun ayat ni yang mengiktiraf, yang Allah memuji yang para sahabat ni, mereka berkata kami dengar dan kami taat. Apa maksud kami dengar dan kami taat? Kata Ibnu Katsir, maksud dia adalah wahai Rabb kami dengar wahyumu, kami faham wahyumu, dan kami amalkan wahyumu sesuai dengan tuntutan wahyu itu. Kita dengar tak tentang firman Allah? Kita dengar. Tapi faham tak? Amal tak? Kita mungkin ada sami'na, kami dengar. Kami dengar orang baca. Kami dengar, kami baca sendiri. Kita baca, kita dengar kan? Kita baca apa? Ataupun kita mendengar orang baca. Tapi wa ata'na, ta'at tak? Ta'at tak tentang apa yang dibaca? Kita pun baca ayat yang Tuhan kata pasal riba tu haram. Kita dengar sebab kita baca sendiri, kita dengar. Tapi taat tak? Tinggalkan tak riba tu. Tuhan kata judi tu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal adlam. Allah kata sesungguhnya arak itu haram, judi itu haram. Contoh. Dengar tak? Dengar. Sebab kami baca sendiri ayat tu. Kami dengar Imam Masjid Nabawi baca. Kami dengar Imam Masjidil Haram baca. Sedap suara dia. Tapi taat tak? Apa yang dengar tu? Entah. Kenapa entah? Sebab kami dengar, kami tak faham apa yang kami dengar tu. Yang kami dengar dari Al-Quran lah. So macam mana nak taat? Nampak tak para sahabat tadi? Dia dengar tak ayat 285 tu? Lillah. Mereka dengar sebab tu mereka tahu. Tapi mereka cuba nak bertindak mengikut kandungan ayat tu. Bertindak dari sudut apa? Bertindak dari sudut nanti kalau berhadapan dengan Allah, Allah hisap tu benda-benda hati dia biarlah yang baik-baik je. Nampak tak? Kat situ. Jadi kita mungkin lepas dekat sini. Sami'na, kami dengar. Tapi yang sini timbul persoalan. Kami tak ada. Tak ada. Tuhan kata dalam surah Al-Hujurat, banyak ayat. Tuhan kata, la yaskharu qaumin min qaumin. Jangan kamu mengeji satu kaum kepada satu kaum. Tuhan kata, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengumpat di antara satu dengan lain. Sebelum tu Tuhan kata apa? Tuhan kata wala tajassasu, jangan cari-cari salah orang. Kami dengar tak ayat tu? Kami dengar Ustaz, sedap Qori tu baca Ustaz. Tapi taat tak pada ayat dengar tu? Jangan mencari-cari salah, jangan mengumpat. Dengar Ustaz, sedap dia taranum Ustaz. Ya Allah, suara dia marvelous kata orang suara dia. Betul tak? Kita yang dengar tu Allah, 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 puji suara tu. Tapi kau taat tak? Pernah tak kita utarakan isu? Dengar, taat. Macam mana nak taat? Taat apa yang kau dengar?
Saya dengar ayat Quran. Ialah taat pada ayat Quran tu. Nak taat macam mana? Itu yang kena masuk kepada peringkat memahami apa yang kita dengar. Tapi orang selalu baca ayat 285, 286 ni tiap-tiap malam. Lepas tu kita bimbang. Kita kejar kelebihan, tapi tak dapat kelebihan. Okay, jelas tuan. Tapi kita doa kepada Allah, harap kita dapat kelebihan. Okay, jelas tuan puan. Nampak tak tentang sikap yang ada pada Rasul dan sikap yang ada pada para sahabat. Dan ayat ni ajak kepada kita semua. Okay. Jadi kita lanjutkan lagi. Okay. Lepas tu, lepas kita dengar dan taat. Mula-mula kita dengar. Okay. Lepas tu kita taat. Taat tu maknanya kita buatlah apa sahaja yang terkandung dalam ayat-ayat yang kita dengar tadi. Okey, kejap ya. Okay. Lepas tu, kalau kita dah taat, kita kena buat apa kalau kita dah taat? Lepas dah taat tu kita kena buat apa? Ayat berikutnya menerangkan kepada kita. Kejap ya. Ayat tu kata, Ghufranaka Rabbana. Mereka juga meminta ampun. Ampunilah kami, wahai Rabb kami. Okey, dekat sini adalah doa kan? Doa minta apa? Ni dia panggil istighfar. Ni dia panggil doa minta keampunan. Cuba kita fikir ya. Kita berfikir sejenak, renung sejenak. Kenapa lepas taat, lepas kita taat, sesudah dia kan, mula dengar. Ni kita dah tahu dah kewajipan kita apa. Kewajipan kita kena dengar wahyu. Sama ada kita sendiri membaca atau kita mendengar orang lain baca. Ni kita dah dapat dah dia punya resolusi dia. Kita buat apa? Tapi persoalan kedua, taat tak. Lepas dengar, taat tak. Lepas taat, kenapa Allah kata suruh kita minta ampun? Kenapa dalam ayat tu lepas tu ada perkataan minta ampun? Siapa boleh bantu menerangkan hubung kait lepas taat minta ampun? Apa di antara sebab dia diajar oleh Allah dalam ayat Quran? Lepas dengar taat. Taat tu maksudnya ikut apa yang ayat didengar. Lepas taat minta ampun. Kenapa? Para ulama tafsir mereka mengkaitkan kenapa lepas ampun minta taat, kenapa ampun disebutkan selepas sebut tentang ketaatan taat? Kerana walaupun kita taat, soalan dia, sempurna tak taat kita? Sempurna tak? Kadang kita tergelincir juga Ustaz. Yalah, tergelincir. Maksudnya taat dekat sini maksudnya tapi kita fokus pasal taat ya. Taat tu maksudnya kita buatlah. Tapi kenapa lepas kita buat kita minta ampun? Dia macam ni. Macam kita solat kan. Kita solat. Lepas bagi salam, kita wirid. Kenapa kita istighfar lepas bagi salam? Kenapa kita beristighfar? Ustaz, Kita bersembahyang. Ya, silakan. sebab yang kita buat tu mungkin tak seperti yang Allah harapkan ke? Kenapa lepas solat kita terus astaghfirullah? Sedangkan kita sedia maklum ucapan astaghfirullah kalau dikaitkan dengan dosa. Tapi kita sembahyang tadi, bukan buat apa pun sembahyang. Tetapi antara hikmahnya kata para ulama, walaupun kita solat, tapi sure kita solat tu kita tak fikir benda lain,
Betul ke hati kita menghadap Allah, hati kita ingat Allah, sembahyang kita sesempurna, betul tak? Dia macam contoh macam kalau kita selesai buat satu kerja kan. Contohnya orang bagi tugasan pada kita. Kita pun buatlah tugasan tu. Tapi kita lapik dengan perkataan kita kata, bos, saya dah siap dah bos kerja ni. Tapi kalau ada kurang apa-apa bos, saya minta maaf ya bos. Kita dah buat dah tugasan tu. Tapi kita bimbang, kita buat tugasan itu tidak sempurna. Macam itulah orang yang beriman. Orang yang beriman walaupun dia dah taat, Allah suruh buat, dia buat. Tapi orang beriman ini manusia kan, kita manusia. Kita bimbang, kita ada kekurangan yang banyak dalam ibadat kita. Maka sebab itu diajarkan lepas taat minta ampun. Sebab tu datangnya ayat selepas wa ata'na rufranaka. Ada sebut di situ. Okey. Jadi saya lanjutkan lagi. Okey. Okey, lepas tu minta ampun kan? Okey, minta ampun dekat sini merujuk kepada apa? Kita fahamlah minta ampun tu. Nak minta keampunan kata Ibnu Katsir, nak minta rahmat, nak minta belas kasih. Okey, kita sambung lagi ayat dia. Ni ayat penghujung dia. Wa ilaikal masir, wa ilaikal masir, dan kepadamu jualah kami kembali. Kepadamu jualah kami kembali. Dia kepadamu jualah kami kembali. Okay, apa maksud ayat kembali kepada Allah ni? Kata Ibnu Katsir, maksudnya Allah ni tempat kembali pada hari pembalasan. Maksudnya ayat 28 ni kita selalu menutup dia, selalu kita ingatkan diri kita kepada Allah, kita akan kembali. Kita kembali kepada pencipta kita. Kita akan kembali bertemu pencipta kita semasa kita nanti berada di hari akhirat. Maknanya ayat ni dia menyebut tentang apa? Dia menyebut tentang hari pertemuan manusia dengan pertemuan hamba dengan penciptanya, iaitu hari akhirat. Rupa-rupanya ayat 285 yang selalu dibaca bukan sekadar kita mengulang-ulangi penyataan tentang rukun iman, bukan sekadar kita mengulang-ulangi ikrar kita tentang kita dengar dan kita taat, tetapi kita juga telah mengulang-ulangi, kita telah buat perakuan bahawasanya kepada Allah itulah nanti kita akan kembali. Jadi di ayat yang kepadamu jualah kami kembali, semua orang faham. Okay, jadi itulah intipati pada surah Al-Baqarah ayat 285. Okey. Apa yang tuan-tuan dapat belajar pada ayat 285? Sebelum kita pergi kepada keterangan ayat 286. Ini ayat 286. Okey. Apa tindakan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh senaraikan? Apakah resolusi dia? Apa teladan dia yang kita boleh ambil pada ayat itu? Dapat tak? Dapat tak sesuatu yang perlu, bukan sekadar faham ayat ni lah, tapi apa perubahan yang perlu kita lakukan? Boleh kongsikan tentang puan? Silakan. Silakan tuan-tuan perempuan. Dah penat ya? Siap tengok tuan-tuan perempuan. Okey. Mendengarkan suara saya kan? Boleh, Ustaz. Okay, ada apa-apa nak kongsi? Kalau macam diri saya secara peribadi,
timbul persoalan dekat wa ata'na tadi tu. Pertama, timbul soalan kepada sami'na. Kami telah mendengar. Are you sure you dengar wahyu? You dah dengar semua habis wahyu Tuhan? Dengar. Soalan kedua, apa yang kita dengar tu kita taat tak? Persoalan yang kedua. Yang ketiga, cara kita meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita selalu fikir kita nanti kan pejam celik lepas pandemik masuk endemik, betul tak tahu lagi lah apa kan, betul tak? Anak semakin membesar, cucu semakin membesar kan, umur kita makin tambah. Pernah tak kita terfikir yang kita nanti akan kembali bertemu dengannya? Wa ilaikal masir. Cakap bertemu dengannya. Kalau kita meyakini kita akan wa ilaikal masir, kita bertemu dengannya, kita nak bawa apa? Apa bekalan kita? Ayat 285. Dia kalau nak mula ayat 285 tadi tu, kita tanyalah soalan. Kita buat salah semak, tanya soalan. Adakah aku ni benar-benar beriman kepada Allah? Adakah aku benar-benar beriman kepada para malaikat? Adakah aku benar-benar beriman kepada kitab-kitab? Adakah aku benar-benar beriman kepada para nabi? Beriman. Jadi untuk lanjutan dia, cuba tengok dekat nota tu. Tengok dekat nota tu, dekat sini. Kat ujung sekali. Ni dekat sini. Jom kita pergi kepada tindakan bincang ayat ni. Ayat 285 ni. Ni. Macam mana cara kita beriman kepada Allah? Sebab kita baca ayat tu dalam bentuk past tense kan. Amanar rasulu bima kan. Kita baca ayat tadi. Jadi kita tanya diri kita, ya ke aku ni orang yang telah beriman kepada Allah? So macam mana cara nak beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah. Jadi cara beriman kepada Allah melalui 4 perkara ni. Melalui 4 perkara. Yang pertama, nak beriman kepada Allah tu, kita kena meyakini kewujudan Allah. Yakin akan kewujudan Allah. Allah tu wujud. Walaupun kita tak nampak. Yang di sini yang dikaitkan dengan melihat alam. Tafakur alam. Dah meyakini kewujudan Allah, kita kena belajar pula dari sudut rububiyah Allah. Rububiyah Allah inilah yang ada pada ayat Al-Fatihah. Rabbul Alamin. Kita kata Rabbul Alamin kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah dia Rabb sekian alam. Inilah rububiyah lah. Dia sama juga macam ayat dalam surah An-Nas tu. Qul a'udzu bi rabbin nas. Sama lah. Mengenal Allah tu dari sudut Rabb rububiyah. Maksud dia, betul ke kita beriman? Beriman ni ingat, beriman ni meyakini. Meyakini tak Allah tu pengatur alam? Meyakini tak Allah tu pengatur rezeki? Meyakini tidak Allah ni pengatur kepada kehidupan manusia? Allah mengatur hujan, Allah menguruskan matahari. Itu sudut rububiyah. Kemudian tak cukup hanya dengan meyakini Allah lah
pengatur bagi semua alam, termasuk diri kita. Belum cukup lagi kalau kita tak bincang bab uluhiyah. Uluhiyah ni berkaitan dengan penyembahan. Uluhiyah ni itu yang ada pada ayat Fatihah tu. Ya, ayat Bismillah. Tu Allah tu sendiri. Termasuklah yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Termasuklah uluhiyah. Dalam surah An-Nas tu dekat yang ilahin nas tu cerita tentang rububiyah. Cerita tentang uluhiyah. Ada manusia dia mengaku Tuhan tu pencipta alam, tapi dia minta juga pertolongan kepada makhluk lain. Dia lepas dari sudut rububiyah, tapi dia gagal dari sudut uluhiyah. Okay, dah lepas ni barulah kita masuk, ataupun dalam masa yang sama belajarlah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Belajar Asmaul Al-Husna. Kalau tidak, kita tak kenal Allah. Sebab tu surah Al-Fatihah surah yang mengandungi nama-nama Allah Al-Husna. Apa dia nama Allah Al-Husna? Allah Rabb. Apa nama Allah Al-Husna yang lain? Ar-Rahman. Apa nama Allah mulia yang lain? Ar-Rahim. Betul tak? Contoh. Okay. Baca surah An-Nas, surah terakhir sekali. Ada tak nama Allah Al-Husna? Ada? Rabbun Rabb. Rabb kita sebut tadi. Ilah tu adalah nama Allah. Ilah. Malikin tu, Malik itu termasuk dalam nama Allah. Ya. Al-Quran dibuka dengan menyebut nama-nama Allah. Al-Quran ditutup juga dengan menyebut nama-nama Allah. Maknanya Al-Quran, surah yang pertama dalam Quran, surah yang mengenalkan kita kepada Allah, dan surah penutup kepada Al-Quran, surah yang mengenalkan kita kepada Allah. Tapi kenapa kita rasa macam tak bertuhan hidup kita ni? Sebab kita tidak benar-benar kenal Allah. Kalau kita benar-benar kenal Allah, maka kita akan jadi hamba yang benar-benar beriman kepada Allah. Macam mana nak kenal Allah? Nak kenal Allah melalui apa yang Allah ceritakan tentang dirinya. Sumbernya yang pertama Al-Quran itu sendiri. Kenapa anda baca Quran? Kerana saya nak kenal pencipta saya. Betul lah tu jawapan dia. Okay. Itu cara beriman kepada Allah. Okay. Lepas tu kita kupas lagi sikit, boleh ya? Waktu lagi kan? Okay, mari kita bincang yang berikut. Okay. Dalam nota tu, saya ada sebutlah cara-cara dia, perincian dia lah. Ini ringkasan dia. Boleh rujuk lah. Macam ni nak mengenal kewujudan Allah, rububiyah Allah, saya telah terangkan. Nombor 3 apa? Uluhiyah Allah. Berisi dengan nombor 4, mengimani nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Semua 4 perkara ni baru dipanggil cara beriman kepada Allah. 4 ni, ada 4. Mengimani kewujudan, mengimani kerububiyahan, mengimani keuluhiyahan, mengimani nama dan sifat-sifat Allah. Macam mana beriman kepada para malaikat ya? Kita kata kullun amana billahi wa malaikati. Macam mana? Saya bawa contoh 4 juga. Ada 4 cara macam mana dikatakan beriman dengan malaikat. Okey, yang pertama meyakini kewujudan malaikat.
Yang kedua, menerima nama-nama malaikat yang telah Allah sebutkan dalam Quran dan hadis. Yang ketiga, kita meyakini tentang sifat-sifat malaikat. Yang keempat, tugas-tugas malaikat. So antara 4 perkara ni yang dikatakan beriman dengan para malaikat ni, mana yang belum sempurna? Tanya diri kita. Kita kata, ya saya beriman dengan para malaikat. Tapi lengkap tak iman kepada malaikat tu dari sudut 4 perkara? Sejauh mana kita meyakini wujud malaikat? Ya, percaya. Nama-nama mana yang kita ketahui? Sifat-sifat malaikat, tugas-tugas malaikat. Sebab itulah kita berusaha nak menyempurnakan iman kita dengan kita buat satu slot untuk belajar tentang malaikat. Petang ni insyaAllah kita akan sambung semula kelas kita yang terhenti tentang malaikat hampir 2 minggu. Petang ni kita akan sambung selepas zuhur untuk kita belajar tentang apa lagi malaikat buat kepada manusia. Kenapa bersengkang mata nak tahan belajar waktu petang tentang malaikat ni? Sebenarnya dia ada kaitan dengan rukun iman. Lagi kita tahu tentang malaikat, lagi iman kita tu makin kuat. Okey, jadi tengoklah perkara pertama, mengimani kewujudan mereka. Mengimani nama-nama malaikat yang kita kenali. Okay, ada banyaklah contoh berwujud dalam Al-Quran. Okay, lepas tu mengimani sifat-sifat mereka yang kita kenali. Seperti malaikat memiliki sayap. Kita kena beriman tu. Kita kena yakin siapa kata malaikat dia tak ada sayap, ada boleh gugur iman dia. Boleh rosak iman dia. Sebab apa? Sebab dalam Quran kata memang dia ada sayap. Sayap lah. Nampak macam simple kan? Tapi besar. Dari sudut keimanan pada para malaikat. Nombor 4 apa dia? Mengimani tugas-tugas yang diperintahkan Allah kepada mereka. Yang inilah yang kadang-kadang kita kurang kat sini. Sebab kita tidak tahu sebenarnya malaikat ni buat apa. Tapi kalau kita belajar dan teruskan belajar, kita akan dapat mengetahui tugas-tugas malaikat. Antaranya ada malaikat yang bersujud kepada Allah, ada malaikat yang sentiasa bertasbih kepada Allah. Sebab tu seringkali saya katakan, siapa yang belajar tentang malaikat secara terperinci, dia akan dapat kenal Allah. Dia akan dapat meningkatkan lagi rasa agung yang ada pada Allah. Dia akan dapat meningkat dengan rasa besarnya kekuasaan Allah. Itu yang beriman kepada malaikat. Yang lain-lain, insyaAllah nanti kita boleh bincangkan dalam minggu hadapan. Kita buat satu lagi kelas untuk ganti kelas kita minggu lepas yang kita tak dapat buat. Boleh ya tuan-tuan puan? Saya tanya dulu kepada pihak penganjur kita. Hari Ahad minggu depan, minggu ketiga, kita sambung buat siri yang ketiga tentang tadabbur 2 ayat yang terakhir ni. Kalau boleh, sebelum Ramadan kita nak habiskan. Kalau ikutkan bulan 4 tu macam dah tak sempat. Tapi kita cuba bawa juga pada minggu yang keempat. Apa pun saya kena tanya pada penganjur lah. Okay. Jadi, Boleh Ustaz, boleh. Boleh. Okey, Boleh, insyaAllah. Kita sambunglah tiap-tiap minggu keempat dan tiap-tiap minggu Ahad minggu depan tu kita habiskan tentang surah Al-Baqarah ni. Nampak macam kita dah baca dah ayat ni, betul tak? Selalu baca kan? Tapi kalau kita perinci-perincikan lagi macam cara kita beriman pada ayat tu sendiri tu, nak tindakan kita tu perlu kita tambah lagi lah. Okay, sebab kita kata kita beriman pada kitab-kitab. Macam mana dikatakan beriman kepada kitab tu? Ada 4. Ada 4 juga. Kita boleh baca dekat nota muka surat nombor 20 sampai muka surat nombor 21. Baca dekat sini, ada diterangkan. Yang pertama apa? Mengimani bahawa kitab-kitab tersebut
benar-benar diturunkan dari Allah. Kita kena beriman dengan semua kitab yang Allah bawa turun. Kita tak boleh terima Quran, kita tolak Taurat. Kita tolak Injil. Tolak tu maknanya jangan kita hanya mengiktiraf bahawa wahyu yang Allah pernah bawa turun kepada para rasul Quran je. Yang lain tak ada. Yang tu tak boleh. Kita orang yang beriman dengan kitab-kitab, kita juga kena percaya bahawa kitab-kitab lain pun Allah pernah turunkan kepada para rasul. Seperti mana kita mempercayai Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitulah kita mempercayai kitab-kitab lain yang pernah Allah turunkan kepada para rasul yang lain, seperti mana ulasan yang kita akan bincangkan pada buku surat 21 dan buku surat nombor 20 sampai buku surat nombor 24. Kita baca, nanti kita akan bincangkan tentang ni. Cara beriman kepada kitab-kitab ni ada 4 lah. Pertama, kena faham dulu semua kitab Allah yang bawa turun. Diturunkan dari Allah. Itu dulu kena pegang. Okay, Allah bawa turun. Ini nombor 1. Cara Allah bawa turun tu sama ada melalui suara antara Allah dengan para rasul itu melalui tabir, ataupun Allah menghantar wahyu itu turun melalui malaikat, ataupun Allah memberi wahyu itu dalam bentuk tulisan. Tulisan ni maksudnya wahyu tu sudah siap ditulis. Ada seperti mana kitab Zabur, kitab Taurat. Dia dah tulis dah dekat Al-Wah, dekat ditulis bagi. Kitab Injil, dia dalam bentuk dibagi sekaligus. Begitu juga kitab Zabur. Jelas kan? Tapi kalau Quran, Nabi dapat melalui kadang-kadang daripada malaikat hantar. So Nabi yang minta pencatatnya tulis. Tapi kalau macam kitab Taurat contohnya, memang dalam bentuk tulisan dah. Diberi dah, ambil Musa. Okay, InsyaAllah nanti saya akan kongsikan cerita pasal kitab Zabur, kitab Taurat dalam Quran. Cuma waktulah nak kongsikan. Okay. Jadi kita kena meyakini bahawa semua wahyu ni ia datang dari Allah dalam pelbagai cara. Cara yang sebalik tabir melalui malaikat dan tulisan ni Allah sebut di dalam surah Syura ayat 51. Allah kata apa? Tengok terjemahan dia. Tidaklah layak bagi seorang manusia untuk Allah berkata-kata dengannya kecuali melalui perantaraan wahyu. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu tak ada siapa pun dia dapat berkata-kata dengan Allah melainkan melalui jalan wahyu. Melalui jalan wahyu. Maka kalau wahyu dia itu siapa? Dia itu adalah Rasulullah. Okay. Wahyu itu wahyu. Atau ia dapat melalui di balik dinding. Atau Allah menghantar kepadanya utusan, iaitu para malaikat. Sampailah pada hujung ayat. Ada tak contoh Rasul yang Allah berkata terus dengan dia tanpa malaikat? Ada, macam Nabi Musa. Allah kata apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berkata-kata kepada Musa. Ini kita dah belajar kisah Nabi Musa. Sepatutnya malam semalam kita ada sambungan kelas Nabi Musa, tapi saya mohon maaf kerana ada kelas lain yang perlu saya dahulukan. InsyaAllah minggu depan mungkin kita akan masuk kepada 2 siri terakhir kisah Nabi Musa. Okay. Kalau yang tanya, mana dalil kata wahyu itu dalam bentuk bertulis? Dah siap-siap tulis dia bagi. Ada? Tengok suratul Al-A'raf
ayat 145 Allah kata wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in. Kami telah menuliskan baginya Nabi Musa pada lauh lembaran-lembaran. Maknanya telah ditulis. Waktu Nabi Musa dia naik dekat Gunung Tursina, selama 40 malam, kita dah pernah belajar, Nabi Musa dapat wahyu dan Nabi Musa dapatlah kitab Taurat. Kitab Taurat tu Nabi Musa pegang tu, bawa balik waktu dia nak marah Bani Israel menyembah patung anak lembu yang dilemparkan laut tu. Bukan dia menghina kitab Taurat yang tertulis pada lembaran-lembaran tu, tetapi marahnya tadi tu sehingga lauh itu dilemparkan. Okay. Kita bincangkan. Kemudian kita pergi kepada perincian tadi itulah, 3 cara wahyu disampaikan, ini telah kita sebutkan tadi. Lepas tu masuk kepada mengimani kitab-kitab yang sudah dikandungi namanya. Tak boleh tau kalau kita tak percaya nama kitab, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala sebut namanya. Macam Allah sebut ada nama At-Taurat dalam Suratul Ma'idah, ada nama Injil di dalam surah Al-Ma'idah ayat 46. Allah ada sebut nama Zabur dalam surah Al-Isra ayat 55. Allah ada menyebut tentang suhuf yang Allah beri pada Ibrahim dan Musa, surah Al-A'la ayat 18-19. Begitulah kepada nabi-nabi yang lain. Tapi nabi-nabi yang lain, rasul lain, Allah tak sebut nama kitab dia. Tapi mereka dapat kitab tak? Kalau kita baca pada ayat Al-Baqarah 213 ni ada kitab dia. Cuma tidak diberitahu apa nama kitab tu. Yang kita tahu Quran sebut suhuf, Zabur, Injil, Taurat, termasuklah Al-Quran. InsyaAllah nanti kita sambung pada minggu depan dengan cara beriman kepada para Rasul. Baca dulu nota bermula muka surat nombor 24 sampailah 7. Minggu depannya kita sambung, kita akan masuk pada ayat 286 untuk perincian dan tadaburnya. Jadi moga-moga pengisian pada pagi ini memberikan kita sesuatu dalam kita beriman kepada Al-Quranul Karim. Dapat fahamkan kita tentang ayat-ayat Al-Quran. Baik, ada apa-apa persoalan, pertanyaan sebelum kita lakukan pengisian kita pada pagi ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Surah ayat 284. Boleh Ustaz confirmkan telah dimansuhkan, tapi dalam Quran ada lagi. 284. Dia ada perkaitan tu. Dia kena tahu pada istilah mansuh. Mansuh tu maksudnya pada hukum dan sebagainya. Ya, ada para ulama bincang bahawa inti kandungan 284 tu telah digantikan dengan ayat yang telah kita baca ni, ayat 286. Tapi panjang sedikit perbincangan tentang mansuh tu, Cik Din. Nanti kita bincangkan dalam kelak akan datang, ya. Ya, terima kasih Ustaz. Okey, okey. Ada persoalan lain? Semoga dapat mengikuti penjelasan sesi tadabbur pada pagi ini. Saya mohon maaf ya kalau ada kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Jadi kita ucapkan ya jazakumullahu khaira kepada penganjur kita Biro Agama Felkra Berhad di atas penganjuran majlis ilmu kita setiap Ahad minggu pertama dan minggu kedua. Namun begitu ada perubahan, dari minggu depan kita akan ke siri yang ketiga dan Ahad satu lagi pun kita akan tamatkan pada siri yang keempat, insya-Allah. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz.